Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Usiril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kita, iaitulah kitab 40 hadis cerita tentang peristiwa akhir zaman. Moga-moga dengan pengajian ini kita semakin kuat keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan-tuan imam dan seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program kuliah, dan yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung hadis yang kedua. Baru kedua hadis. Qala al-muallifu, bahagian keterangan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dari kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya dari kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali dari bangsa yang lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam alaihi salam
yang dahulunya banyak membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar, sehinggalah hampir tibanya hari kiamat. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur, dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Baik. Hadis yang kedua. Hadisnya saya baca baliklah sikit sebab lama dah. Bulan lepas tak ada kan. Baik. Dalam hadis ni ringkaslah. Satu hari tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Nabi dengan keadaan cemas. Yang cerita ni isteri Nabi. Isteri Nabi cerita, kata tengok Nabi masuk dalam rumah dalam keadaan cemas. Sambil Nabi bersabda, la ilaha illallah, celaka ataupun maknanya binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Nabi kata, la ilaha illallah, binasalah bangsa Arab ni. Sebab apa? Sebab kejahatan sangat hampir dah kepada mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Maka dalam hadis sebut baginda menemukan hujung ibu jari dan ujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Jadi kata Zainab binti Jahsy, isteri Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Kami pun binasa juga ke? Sedang keliling kami ni ramai orang soleh. Maka jawab Nabi, ya, jikalau kejahatan itu sudah terlalu banyak. Baik. Jadi daripada hadis ni, keterangan dia, dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, dalam hadis ni Nabi kata celakalah bangsa Arab, binasalah bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Jadi kenapa disebut adakah maknanya bangsa Arab sahaja? Maka kata dalam syarahnya, keterangannya, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sebenarnya walaupun dalam hadis sebut bangsa Arab, tapi makna sebenarnya semualah. Ini kerana dalam hadis sebut bangsa Arab, tujuan disebutkan bahasa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sendiri dari kalangan mereka. Sebab Nabi itu dah orang Arab, maka Nabi cakaplah Arab, cakaplah bangsa Arab. Kan? Takkan tiba-tiba Nabi masuk rumah tu kata celakalah bangsa Melayu. Mana datang Melayu pula tiba-tiba masa tu. Jadi pelik lah. Jadi maknanya betul lah tu. Sebab Nabi orang Arab, di kalangan Arab, maka Nabi sebutlah bahawa celaka itu adalah bangsa Arab. Tapi bukan maksud Arab je celaka. Dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya dari kalangan bangsa Arab dan sedikit dari bangsa yang lain. Dan juga mengikut sirah, bangsa Arab lah yang mula-mula terima Islam. Islam bermula daripada Arab. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Dan ukuran kita dekat dunia ni adalah ukuran kita, ukuran daripada Arab lah. Bangsa Arab, Arab Saudi lah. Maksud bangsa Arab sini Arab Saudi. Sebenarnya bukan Arab Saudi. Sebenarnya Arab je disebut sebagai Jazirah Arab. Jazirah ni maknanya daerah. Daerah penduduk Arab. Itu asal. Kemudian Bani Sa'ud ni yang datang jajah. Keturunan dia Bani Sa'ud datang jajah tanah Arab, maka lekatlah sampai hari ini nama tempat itu Arab Saudi. Saudi itu daripada nama keturunan dia yang raja sekarang ni, iaitu keturunan Bani Sa'ud. Sebenarnya mana ada main dengan keturunan. Arab ni Arab lah, daripada keturunan Quraisy lah, yang jaga tanah Arab ni, jaga Mekah ni. Sebab itulah Bani Sa'ud hari ni dia berfahaman Wahabi.
Sebab itulah apa yang berlaku hari ini di Mekah, Madinah jadi terkena dengan fahaman Wahabi. Itu tak boleh, ini tak boleh, sana bid'ah habis, semua ini bid'ah. Yang bid'ah satu hal, kemudian dia musnahkan pula tempat-tempat sejarah. Banyak tempat sejarah. Rumah Sayyidatina Khadijah jadi tandah. Rumahnya ayah Nabi, tempat lahirnya Nabi, tempat asalnya Nabi lahir jadi perpustakaan, maktabah. Kalau kita pergi sana tengok ada perpustakaan kat bahagian tempat sa'i tu, pergi belakang lagi nanti ada jumpa perpustakaan. Itulah tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah diubah. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari dirobohkan dekat Masjid Nabawi. Depan sikit daripada makam Nabi tu ada satu mozaik yang berbentuk petak. Bentuk dia lain daripada lain. Situlah tapaknya rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dimusnahkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari ni? Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Orang Segari ke benda? Bukan. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat Nabi. Waktu Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, masa tu mana ada lagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tak ada lagi. Lepas tu rumah Nabi pun belum dibina lagi. Jadi Nabi tompang teduh untuk nak tidur malam, Nabi tompang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk situlah, tidur dan sebagainya. Jadi tempat yang kita jalan, tempat kita pijak tu boleh jadi kita memijak tapak-tapak nak tinggalannya tapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun mungkin kita pijak tempatnya Nabi baring, tempat Nabi letak kepala, tapi kita tak tahu. Yang saya pelik juga Arab Saudi ni yang dimusnahkan rumah Abu Ayyub Ansari ni, kenapa? Sebab rumah tu kat depan masjid. Kalau alasan dia kata nak memperluaskan supaya orang boleh semayang, mana ada orang semayang depan masjid? Mana ada orang semayang depan tok imam? Mana? Yang duduk depan tok imam ni mati. Mayat. Maknanya kalau dia musnahkan sebelah tepi dengan sebelah belakang, logik juga sebab nak bagi orang ramai boleh semayang. Tapi belah depan buat bagi musnahkan. Dia buat rata depan. Padahal depan Masjid Nabawi tu dulu banyak bangunan. Cuba tengok gambar-gambar lama. Banyak bangunan di situ. Rumah-rumah dan sebagainya. Rumah keturunan sahabat. Tapi dimusnahkan habis jadi rata. Tujuan apa? Nak masuk kereta parking. Tak parking juga. Ini masalah. Keturunan Bani Sa'ud ni. Lepas tu nanti nak berebut pula ni. Berebut pangkat raja dia. Jadi maju mundur umat Islam bergantung dengan Arab Saudi. Bergantung dengan tanah Arab tu sendiri. Jadi kita tengok hari inilah. Hari ini jemaah umrah disekat. Kan? Daripada tempat kita Malaysia pun. Saya sepatutnya tak ada sini ni. Sepatutnya ada kat sana dah ni. 3 hari bulan hari tu patutnya terbang dah. Bawa jemaah 29 orang. 3 hari bulan 3. Saya punya tiket flight. Jadi mutawif bawa jemaah 29 orang. Tiba-tiba 27 Februari keluar surat daripada kedutaan Arab Saudi, sekat semua penerbangan yang menghala kepada Arab Saudi, tidak dibenarkan masuk. Habis batal, cancel. Nak refund tak boleh. Dia kena tukar tarikh. Tukar tarikh pun kita tak tahu lagi bila. Arab Saudi dia punya style macam tu lah. Dia buat tiba-tiba. Bukan nak bagi tahu awal-awal ke apa, seminggu awal ke bagi tahu dulu. Tak. Dan keluar turun surat serta-merta tak boleh. Ada satu penerbangan daripada Indonesia terbang lah. Daripada negara Indonesia. Terbang sampai dah dekat airport Jeddah. Dan landing dah pun. Bila landing, dia tak bagi lagi penumpang keluar. Dapat arahan daripada kerajaan Arab Saudi, suruh terbang balik ke Indonesia. Siang tu. Kawan tu tengok dah tanah Arab. Kalau orang dah biasa pergi tak apa lagi. Kalau yang jenis first time, kumpul duit beribu-ribu, tengok excitednya dah sampai Mekah. Ibu tak boleh turun balik Jakarta. Dia kata ini endon balik. Pada kita memanglah itu kata alasannya Arab Saudi kerana coronavirus. Pada kita nampak memang. Sebab tu kita kata bila bala Allah turunkan, bukan kena kepada ahli maksiat je, bukan kena kepada orang jahat je, habis semua kena. Ni kita kena ke ni? Kan? Walaupun pada sudutnya kita nampak itu dari sudut
halangan ini kerana faktor kesihatan, faktor virus, coronavirus. Tapi sedar tak sedar, cuba kita perhati tengok, hari ni setakat ni lah kita tak boleh menjejakkan kaki ke rumah Allah di Baitullah, di Kaabah. Kita tak boleh nak pergi ziarah Nabi. Seolah-olah memanglah pada sisi zahirnya Arab Saudi yang tak izin, tapi dari segi hakikat Allah yang sekat. Kenapa Allah sekat itu? Kenapa Allah tak bagi? Apa dosa kita buat? Apa maksiat kita buat? Apa benda salah kita buat? Boleh jadi kita tak buat zina, kita tak buat maksiat, tapi kita mendiamkan zina, kita mendiamkan maksiat, kita mendiamkan perkara yang salah. Boleh jadi ini adalah hukuman Allah kepada kita semua. Sebab itulah kita kena banyak istighfar, kita kena banyak buat kerja agama untuk perbetulkan balik. Moga-mogalah dapatlah peluang dibuka semula untuk masuk ke tanah haram. Kerana itulah tempat kita, tempat yang mulia. Tiba-tiba kita disekat. Saya pun tak pernah sangka satu hari boleh berlaku sekatan untuk ke Masjidil Haram. Macam inilah kita kata, tuan-tuan, kalau kita tak jaga agama ni betul-betul, kafir naik memerintah kita, silat-silat hari bulan masjid kita tak boleh masuk. Dengar tu macam tak logik tu tak? Takkan kot masjid tak boleh masuk. Dalam logik tak logik, tak payah kata masjid kita tu, Masjidil Haram tak boleh masuk dah ni. Kalau Allah nak buat, tak ada masalah bagi Allah. Sebab tu kita kena faham. Bala ni Allah nak bagi senang, bukan payah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah hantar itu corona tu sampai tak nampak dengan mata kasar, kena tengok dengan mikroskop baru nampak. Benda kecil je halus Allah hantar tentera dia. Tapi satu dunia melarat. Ni kes dekat Malaysia makin meningkat dah. Banyak dah tumbang. Singapura tak payah cakap dah. Dia kata yang kita pun katai tangan pergi melancong, dah tahu keadaan sekarang ni macam ni, pergi melancong buat apa? Memanglah harga tiket turun. Dia berkata yang banyak ni bawa wabak ni datang daripada luar negara, balik daripada Korea, balik daripada Jepun, balik daripada melancong. Alasan kenapa pergi melancong? Sebab tiket murah. Memang murah lah sebab orang tengah wabak, jadi syarikat turunkan harga. Yang kita pergi katai kat pergi beli tiket, pergi jalan, balik-balik masuk bawa balik wabak, bawa balik coronavirus. Habis. Sekarang ni dah jadi kerisauan. Putrajaya pun dah sampai dah. Jadi ini maknanya bangsa Arab jadi ukuran. Jadi kalau Arab tu sendiri dah makin teruk, maknanya secara umumnya Islam di dunia ni dah makin bahaya. Gitu lah. Kalau tengok hari ni Arab dah masuk dah ni kedai-kedai orang putih lah, kafir punya kedai. Apa nama Starbucks ada dah di ni, apa nama di Mekah Madinah pun ada dah. Starbucks ni Israel punya. Star tu bintang makna dia. Bak tu duit. Starbucks duit bintang. Negara mana yang pakai bintang tengah-tengah warna biru tu? Negara Israel lah bendera dia. Jadi bila Starbucks maknanya duit untuk si bintang, maknanya duit untuk Israel. Memang terang-terang dah CEO dia pun orang Yahudi. Dia buat masuk hotel dekat Mekah Madinah. Hotel Hilton. Siapa pemilik Hotel Hilton ni kalau bukan kafir? Walaupun kafir tu tak boleh masuk, tapi dia masuk syarikat dia. Masuk sumbangan, apa nama, kita masuk hotel dia, kita bayar duit kat dia, bayar duit kat kafir. Dah tak ada orang Islam dah ke? Sama macam Malaysia kan lah. Dia kata alasan tabung haji menanggung kerugian, maka terpaksa jual. Ya tak apalah kalau betul sungguh rugi, lepas tu jual. Dah tak ada orang Islam ke nak jual? Jual kat orang Islam, jual dekat kafir tu apa? Takkan kafir tu nak jaga aset orang Islam. Kita ada anak perempuan, lawa anak kita, lesung pipik sampai atas cantik, ayu sungguh. Lepas tu kita nak pergi kedai je. Kita pun kita ada kebetulan ada apek kat depan rumah dengan mesin rumput. Kita kata, apek tolong tengok saya punya anak boleh? Saya mau pergi kedai sekejap. Kita yakin ke nak lepas anak kita ke apek tu? Yakin ke kita nak serahkan anak kita kepada apek tu jaga? Agak-agak boleh apek tu jaga?
Balik-balik tengok anak kita menangis. Nangis. Apik kata, saya tak lawak papa, saya tak lawak papa. Saya pegang saja, kata. Habis sama ni. Aset orang Islam, tabung haji aset orang Islam, milik orang Islam. Tiba-tiba diberi kepada orang kafir untuk jaga. Macam mana nak jaga? Habis dah lah. Sekarang padam muka. Tak jadi apa dah. Betul tak? Lepas tu ni saya nak bagi tahu. Sebab tu kita jangan takut dengan siapa-siapa. Kalau ada di antara kita hari ni ada takut dengan makhluk ni. Kita nak takut dengan siapa? Nak takut dengan pengusi. Takut dengan jabatan agama. Takut dengan esko agama. Lah ni mana kedudukannya? Mana kedudukannya? Dia manusia, kita manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia berak keluar tahi, kita pun berak keluar tahi. Apa benda yang kita nak takut? Dia cuma ada jawatan. Jawatannya sementara. Masa ada jawatan, cakap gah. Pam pum. Tengok Asmuni cakap benda. Dah agak lah. Sekarang bila tak ada jawatan, nak letak mana muka? Nak letak mana? Nak duduk letak mana? Dekat Melaka tu ada seorang. Aku YB ke kau YB? Tapi pandai dia, lompat terus cepat-cepat. Nak selamatkan diri. Masam sungguh. Jangan belagak. Jangan belagak. Nak belagak tang mana sangat? Nak pergi tang mana? Jawatan sementara. Yang kita nak kena takut tuan-tuan, Allah Ta'ala. Kerana Allah tidak pernah dilantik oleh siapa-siapa. Kerana Allah milik penuh kuasa Allah. Adapun kuasa makhluk, kuasa yang diberi pinjam sahaja. Sementara je kuasa. Setakat dia ada kuasa, setakat tu je lah. Sebab tu jangan sombong bila ada kuasa. So bila dah tak ada kuasa, nak buat macam mana? Kawan pun tak ada lah. Nak macam mana? Tunggu sekejap. Perak ni kita ubah. Nak letak mana muka? Sebab tu time ada kuasa, jangan buat lebih sangat. Jangan buat sombong sangat. Dia telefon saya, terus terang saya cakap. Kata, ustaz tak payah datang dalam masjid mengajar. Ustaz tak payah datang. Amboi cakap direct gitu. Berbenda besar sangat ustaz datang, ustaz datang jumpa saya. Saya kata, siapa yang ada masalah? Kenapa pula saya nak kena jumpa tuan? Kalau tuan yang ada masalah dengan saya, patut tuan nak datang jumpa saya, pula saya nak kena jumpa tuan. Ada. Apa ke benda? Lepas tu kita jangan sombong. Sementara sahaja. Dan bila dah tak ada apa-apa ni, nak buat macam mana? Nak letak mana muka? Tu. Lepas tu kita biasa sudahlah. Sebab kita kena tahu, kita kena pegang bahawa apa yang kita ada hari ini adalah sementara sahaja. Tak payah kata jawatan. Baju yang kita pakai lah ni pun sementara je. Esok lusa kalau Allah nak bagi hilang lah. Tak payah kata jawatan, baju. Baju kita biasa pakai pun boleh hilang kalau Allah nak bagi hilang. Lepas tu jangan sombong. Jauh kona ni. Cerita kat Arab ni tadi. Geram punya pasal. Tunggu dari tadi lagi tu. Tapi pesan Tok Guru Haji Hadi kata, jangan kuat peli. Tak baik dia kata. Mujur kita ingat pesan Tok Guru Haji Hadi. Kalau Tok Guru Haji tak pesan, tak baca kitab lah malam ni. Geram sungguh. Nak pergi mana dah? Baik. Sebab itulah kita jangan takut tuan-tuan, jangan takut. Sebab tu saya diajar oleh Tok Guru saya, tak ada takut siapa-siapa. Takut apa? Dia pun manusia macam kita. Kita ni jumpa Datuk, jumpa YB. Datuk, YB, cium tangan sampai ketiak pun cium. Datuk tu sementara je, Datuk. Masuk dalam lubang kubur panggil Datuk tak? Tak panggil Datuk. Mereka makan nakik panggil Polan bin Si Polan. Dia kata, Datuk. Tokmu, kata mereka. Ingat aku heran dengan Datuk tu. Datuk tak ada. Itu bahagian dunia. Masuk dalam kubur tak ada Datuk dah. Habis dah. Lepas tu kita yang kita takjub sangat. Patut ni nak takjub ni golongan alim ulama, wali-wali Allah. Yang kita nak berebut salam, bukannya Datuk YB patutnya nak berebut salam. Nak berebut salam ni ulama.
Sebab tangan ulama, tangan yang memegang Quran, tangan pegang kitab, tangan pegang tasbih, tangan yang pegang benda-benda baik. Tangan datuk belum tentu lagi. Boleh jadi pegang duit rasuah. Bukan kita tuduh, boleh jadi. Nak? Tapi tu nak cium sangat. Kena pula datuk kafir, berak tak basuh, pergi cium tangan. Elok sangat. Nah, ni kita nak ciumnya tangan ulama, ambil keberkatan. Ada nak ambil keberkatan alim ulama. Tu. Baliklah tuan-tuan kita kepada Islam. Tinggikan Islam. Tak payahlah bahagian-bahagian lain, bahagian keduniaan ni. Bahagian tu bahagian sementara saja. Waktu awal lagi kita dah sebut dah bahawa PAS meletakkan sepenuhnya kepada PM ke-8 untuk melantik Menteri Kabinet. Kami tidak meminta sebarang bentuk jawatan langsung. Sebab perjuangan kami bukan kerana jawatan. Perjuangan kami adalah untuk menegakkan Islam. Siapa pun yang memerintah kami tak kisah, asalkan tegakkan Islam. Nah, bawa Islam naik ke atas. Kan? Tinggikan Islam. Martabatkan Islam. Tu saja. Jadi samalah ni dalam kes ni, maknanya maju mundur Islam itu juga bergantung kepada maju mundurnya Arab itu sendiri. Jadi kalau Arab pun dah cacah merbah, maknanya keadaannya itu nak menunjukkan keadaan negara kita ni pun dah cacah merbah. Saya duk perhati tengok tuan-tuan, tak tahulah perhati nampak tak nampak. Saya tengok duk tahun ni macam-macam bala sampai. Daripada dalam negara atau luar negara, macam-macam hal berlaku. Dengan coronavirus, umrah tak boleh pergi, sajak buat hal, macam-macam hal. Negara kita kepimpinan bercelaru, macam-macam hal. Nak menunjukkan bahawa memang dekat sangat dah. Kita ni hampir kepada kiamat. Negara tu dah jadi tak betul lah. Dunia ni dah jadi macam tak betul. Yang ni ke sini, yang ni ke sana. Kita pun tak faham. Depa boleh tikam sama sendiri kawan tu, demi jawatannya pasal. Tu. Suat Tuan Ibrahim Tuan Man dia keluar-keluar. Dia kata kepada anak buah ni. Dia kata lah ni tak satu dah, berdua dia kata. Kita pun tak sangka tak pecah. Jawatannya pasal sanggup habis pecah sana, pecah sini, pecah sana, pecah sini. Kita solid kerana Islam, kerana Allah, kerana Rasulullah. Buatlah kerana agama. Bukan kerana jawatan, kerana pangkat. Masing-masing nak kerana jawatan, kerana pangkat. Nak buat pergi mana pangkat? Nak pergi buat sampai mana? Yang berebut sangat nak jadi PM. Ini dia seorang ni tak dapat dah ni. Lepas tu kempen pula PM ke-9. Saya dapat ni gambar. Dia kempen atas ceruk ni, dia kata bakal PM ke-9 pula dah. Dah kalau 9 tak dapat, 10 pula. Lepas tu 11, lepas tu 12. Bila? La ilaha illallah. Dia ginilah. Sebab tu bila kita bercakap, lapiklah dengan insya-Allah. InsyaAllah saya akan seterusnya bakal menjadi Perdana Menteri. Maknanya dengan izin Allah. Tapi lepas tu janganlah orang cakap apa, macam confident sangat. Rata ceruk pergi cerita, tak payahlah. Sebab apa? Kita tak tahu. Yang tahu ni Allah. Letakkan keyakinan kepada Allah. Allah tahu segala-galanya. Kita tak tahu benda. Tapi hari ni masyarakat ni dipupuk dalam kepalanya, dia ni pandai, dia ni bijak. Sehingga kan dia nyangka bahawa semua benda dalam kawalan dia. Semua benda dalam genggaman tangan dia. Semua benda dia boleh kontrol. Semua benda dia tahu. Jangan sombong sangat. Kalau bijak macam mana pun, PhD 8 kali lah katakan. Ambil PhD 8 kali tu, hebat. Kepala sampai botak tengah rambut. Hebat, pandai macam mana pun. Kita nak tanya soalan satu. Kalau mu pandai sangat, bagi tahu bila tarikh kematianmu. Boleh jawab? Panggillah saintis hebat-hebat. Jawab tu. Tak payah tarikh orang lain, tarikh hang sendiri. Bila hang mati? Boleh jawab? Tak boleh jawab. Dia kata payah sangat tu ustaz, yang senang sikit ada. Okey, berapa helai rambut atas kepalamu? Tak boleh jawab juga. Kalau botak licin tak acik lah. Tak ada selai dia kata. Apa botak memang. Tak yang ada rambut. Tak boleh jawab berapa helai rambut. Dia kata banyak sangat tu nak kira. Yang sikit kurang sikit ada. Kurang sikit. Yang kurang sikit ada. Dia kata kurang sikit. Okey, berapa batang gigi dalam mulut kita? Tuan-tuan pernah kira tak? Kalau tak pernah, balik malam ni kira depan cermin. Nampak? Saya pun tak pernah tahu. Maknanya
Hebat tak kita? Tak hebat, jahil. Bila tahu jahil tunduklah. Baru nampak Allah yang maha hebat. Ni merasa diri hebat. Ni yang jadi masalah. Harinya overconfident. Nah, kita jangan confident. Nasi kita lekat kat tangan dah. Kita angkat. Sejengkal lagi nak masuk mulut. Ini jengkal gini nak masuk mulut. Belum tentu jadi rezeki kita. Baru nak ngap, hop, datang kucing sambung. Pup, jatuh. Dan ni tak masuk mulut. Padahal lagi sejengkal. Lagi sejengkal je. Nah, ini kan pula nak ngaku jadi PM. Bukan sejengkal, jauh lagi. Ni sejengkal pun kalau Allah kata tak masuk, tak masuk. Jatuh. Tu yang kat luar. Kadang-kadang Allah buat masuk dah dalam mulut. Masuk dalam mulut, kawan pula lama tak jumpa datang dari belakang. Mak, lama tak jumpa. Kelepak, tepuk badan. Menyembur balik. Padahal masuk dah dalam mulut. Keluar balik. Kata sebab Allah tak izin masuk. Allah kata tak masuk, keluar balik. Kadang-kadang masuk dah. Masuk pula dalam perut dah. Dah dalam perut dah. Tapi Allah buat jadi sakit perut, muntah pula, keluar balik sebiji. Nah, semua atas izin Allah. Sebab tu biar kita yakin. Sebab tu saya cakap dalam kuliah tempat lain, kita kata rezeki dengan gaji tak sama tuan-tuan. Gaji lain, rezeki lain. Boleh jadi orang tu dapat gaji tapi tak dapat rezeki. Boleh jadi gitu. Nah, kita duk faham gaji tu rezeki. Ya, kadang-kadang gaji rezeki, kadang-kadang gaji tak jadi rezeki. Gaji dia dapat, rezeki tak dapat. Macam mana tu? Nah, cukup bulan bos bagi tahu gaji dah masuk dah dalam akaun masing-masing. 3,000 gaji. Ya tak apa lah. Balik kerja tu senyum, sampai telinga senyum. Dia kata nak pergi bank ambil duit ni. Sedap lah. Lepas ni boleh beli macam-macam ni. 3,000 ni. Nak pergi bank. Beratur. Sanggup beratur. Sampai-sampai cocok. Tekan. Keluar. 3,000. 3,000 kepok. Cium. Cium. Nah, dah. Duit banyak kan. Tengah dia duduk senyum tu. Nah, dia tak perasan dekat luar bank tu ada 2 orang duduk atas motor. Usah pelik dari tadi. Tengok dia macam. Dia duduk tengah cium duit ni. Dia lintas jalan tak perasan, kawan yang naik motor 2 orang ni tadi ni nak lalu-lalu sambar duit. Lah kali tinggal RM50 sekeping ni kat tangan dia. 2,950 dapat ke kawan tu. Tu saya kata gaji dapat kat dia, tapi rezeki tak dapat kat dia. Rezeki dia 50 tercatat dalam Lauh Mahfuz. Allah takdir 50 tu je rezeki dia. Dan rezeki yang pencuri tadi 2,950. Dia kata, rezeki juga ustaz. Rezeki. Kerana rezeki ni ada 2. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Orang pencuri tadi yang curi duit tu 2,950 tu rezeki juga, tapi rezeki haram. Kan dia kata, balik-balik dia cakap kawan ni rezeki kita ni, dia kata rezeki. Memang rezeki lah tapi haram bengong. Rezeki haram. Macam orang tikam nombor ekor lah. Tikam-tikam kena. Dia kata ni rezeki kita lah. Rezeki kita memang rezeki tapi haram. Sebab tu jangan kita sangka belum tentu milik kita. Dah dia tinggal 50 sekeping kat tangan. Dia ingat dia juga. Dah balik-balik rumah bini pula sambar. Tak ada apa dah pada dia. Kosong tunggu. Ada mana rezeki? Tak ada. Gaji dapat kat dia, rezeki tak ada. Sebab Allah kata tak ada. Ada. Tu. Berarti kita kena letak keyakinan kita kepada Allah, bukan pada diri kita. Yang kata yakin pada diri kita ni itu barat. Jangan ikut si kafir. Kafir tak ada landasan Quran, tak ada landasan hadis. Kita orang Islam ada Quran, ada hadis. Maka keyakinan kita, pergantungan kita pada Allah, bukan pada diri sendiri. Jangan teracun dengan kafir. Kafir lantak dia lah, dia kafir. Kan? Ni kita lagi ikut macam kafir. Sedang kita ada Quran, kita ada hadis. Kenapa tak pakai Quran? Kenapa tak pakai hadis? Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Dan kerana juga bahasa rasmi Islam ini adalah bahasa Arab. Sebab tu masa Melayu menerima Islam, Melayu dia cipta tulisan Melayu menyerupai tulisan Arab, yakni alif ba ta. Cuma ditambahlah beberapa antaranya huruf ca, huruf ga dan sebagainya. Tapi nak menunjukkan kuatnya ikatan Melayu dengan Islam, sehinggakan tulisannya pun mengikut tulisan Arab. Itulah kekuatan Melayu. Melayu ni kuat kerana apa? Kerana Islam. Suatu Melayu belum terima Islam, Melayu kuat tak? Tak.
Melayu tak terkenal langsung dalam peta dunia. Nah, masa Melayu zaman tu, Melayu zaman Hindu. Nah, sembah topekong lagi zaman tu. Kan? Masa tu tak ada apa Melayu ni. Tapi bila Melayu terima Islam, tengok Melayu jadi macam ni. Namanya naik dalam pesada dunia. Nah, apa nama, Kota Melaka jadi naik. Jadi pelabuhan yang sangat terkenal. Nah, pada pedagang-pedagang antara dunia. Nah, jadi hebat. Kerana apa? Bukan kerana lakunya barang dagangan, tapi kerana Islam. Nah, kerana Islam. Nah, tapi kalau kita tinggalkan Islam, maka hilanglah kemuliaan. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Nah, kami dimuliakan oleh Allah, kata Saidina Umar, kerana Islam. Nah, makna sebaliknya, kalaulah kita tidak bersama dengan Islam, maka kita tidak akan dapat kemuliaan, tapi mendapat akan kehinaan. Nah, tu. Balik kepada Islam. Saya dapat maklumat kata Tok Guru Haji Hadi masa sebelum pertukaran kerajaan tu, apa nama, Tuan M jemput dia datang ke rumah. Jadi dia gilang rumah Tuan M. Personal. Dalam perbualan tu antaranya, kata Tok Guru Haji Hadi, Tuan M kata dia baca Quran. Dia baca Quran, tapi dia tak baca yang tulisan Arab ni. Dia baca yang terjemahan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Dia kata dia baca terjemahan. Tapi akhirnya dia kata betul lah, dia kata segala masalah balik kepada Islam, balik kepada Quran, balik kepada hadis. Nah, moga-moga lah. Nah, moga-moga dia dapat hidayah kalau benar sungguh. Nah, sebab tu kita jangan benci kepada si pendosa, tapi kita bencilah atas dosanya. Jangan marah kepada orangnya, tapi marahlah sikapnya. Kerana sikap boleh berubah. Boleh jadi hari ni dia menentang Islam, esok mungkin dia menyokong Islam. Bila dia menyokong Islam, kita terima dia. Atas sebab dasar agama inilah kita terima muafakat nasional. Sedangkan musuh orang cakap puluhan tahun bermusuh. Bukan sekejap-sekejap musuh, lama musuh. Tapi atas dasar Islam. Kerana mereka boleh menerima Islam, menerima perjuangan Islam, maka kita terima. Walaupun luka lama kadang-kadang ada tersemat. Benda-benda lama teringat balik. Tapi kerana Islam, kita jadikan Islam sebagai pembalut kepada luka. Islam lebih utama. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alih. Islamlah yang teratas di dalam akan hati kita ni. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Pegang situ kemar-kemar. Kalau kita buat apa pun kerana Islam, tak ada masalah. Tak ada yang menggoyangkan kita, tidak ada yang nak merisaukan kita. Dia kata boleh ke ni duduk dalam kerajaan ni, nanti kena bohong gitu je, kena tipu puak-puak ni, bukan betul sangat. Bohong tak bohong tu bukan masalah kita. Bukan masalah kita. Masalah kita menegakkan Islam. Siapa pun nak bohong, itu adalah ketentuan Allah. Allah yang akan jaga. Nak risau benda. Mereka nak menipu Allah dan orang-orang beriman, sedangkan mereka menipu dirinya sendiri. Sebut dalam Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak nipu Allah dengan orang-orang beriman. Tetapi sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri. Kalau betul mereka bohong diri sendiri saja. Tak ada masalah. Orang beriman tidak akan pernah tertipu selagi mana tujuan dia kerana Islam, kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana jalan itu tegak. Tak ada masalah. Lepas tu kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lagi mana jalan kita lurus kepada agama, tak ada siapa yang boleh kacau kita. Nak bohong ke, nak tipu ke, tak ada masalah. Macam saya buat kisah dululah. Nak pergi sembahyang Jumaat. Kita bawa kereta kita lawa lah warna hijau, tompok putih kat depan. Kereta. Nombor plate PAS. Kan? Nombor plate. Kita membawa tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada nampak seorang jalan kaki. Pakai samping siap kerih kat tengah ni. Tenggolok tak payah cakap lah, tinggi tenggolok. Siap dengan bawa bendera lagi. Mangat dia baju colour merah. Kita tanya nak ke mana? Dia kata nak pergi masjid. Kita kata kebetulan hamba pun nak pergi masjid juga.
Boleh naik sekali. Kita pun tumpang dia naik kereta kita. Naik jalan sekali. Sampai kat masjid, kita pun buka pintu masjid, ajak dia masuk kita semayang sunat dulu, semayang sunat tahiyatul masjid. Kata dia tak apalah. Semayanglah dulu, saya nak makan pisang jap kat belakang masjid. Dia nak pergi makan pisang, contoh. Dia pun pergi belakang, kita masuk dalam semayang. Lepas makan pisang, dia balik punya. Dengan pisang-pisang habis semua dia bawa balik. Maknanya dia tak semayang. Dah kita rugi tak? Tak rugi sikit. Tetap kita datang masjid dan semayang. Tak apa masalah. Bukan saya kutuk belah sana ke mana. Tak. Tapi kita nak buat contoh. Dan buat apa kita nak risau? Kalau tujuan kita kerana Allah, tujuan kita kerana Rasulullah, tujuan kita kerana Islam, tidak ada apa yang menggugat kita. Yang menggugat ni bila tujuan kita salah. Bila tujuan kita kerana jawatan, tujuan kita kerana dunia, memang orang akan tipu kita bulat-bulat. Macam Bang Non kena tipu lah. Kita akan bagi, kita akan buat perahlian kuasa. Dan sebab tujuan hang kerana dunia, nampak terang-terang lagi bersuluh kena tipu. Tapi kita yang berjuang kerana Islam, mana siapa nak tipu? Hang tipu diri sendiri je dia. Tak ada. Kan? Malam ni memang banyak kona malam ni. Bulan lepas tak datang. Baik. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam AS. Jadi Ya'juj Ma'juj ni ceritanya tak berapa jelas. Maksud tak berapa jelas ni ialah Ya'juj Ma'juj ni macam mana? Wallahu alam. Kita semua pun tak tahu. Cuma ada beberapa pendapat. Ada yang kata ginilah daripada keturunan Nabi Adam. Jadi bila keturunan Nabi Adam ni makhluk benda, manusia. Jadi manusia juga lah. Ada setengah kata Ya'juj Ma'juj tu manusia juga. Cuma manusia yang jahat. Ada yang kata tak, bukan manusia tapi dia makhluk lain. Macam mana? Wallahu alam. Jadi yang tu tak payah kita nak bergaduh. Bergaduh Ya'juj Ma'juj datang, kita pergi ikut pula. Tak jadi apa kak. Jadi yang kita nak ni, kita yakin Nabi kata Ya'juj Ma'juj akan muncul, akan buat kerosakan. Macam mana rupa ke sebagainya, kita serah pada Allah, minta Allah akan beri petunjuk pada kita, selamatkan kita. Lepas tu tak payahlah nak buat siasat, nak buat gaduh. Dajjal keluar kat mana, Ya'juj Ma'juj datang dari mana. Yang itu bukan keutamaan. Keutamaan kita belajar di mana akidah kita. Nak keyakinan kita pada Allah ni takat mana dah, tahap mana dah. Yang tu yang kita nak kena belajar. Yang tu yang kita kena risau. Bukan Dajjal keluar kat mana kita nak kena risau. Dalam hadis sebut Dajjal akan pergi semua tempat termasuk segari. Cuma dalam hadis tak sebut segari lah. Tapi Nabi kata semua tempat Dajjal akan masuk. Tak ada satu pun Dajjal tak akan sampai. Melainkan Mekah, Madinah. Dua tempat tu je. Dia nak masuk. Dalam hadis kata Dajjal nak masuk. Tapi sepanjang batasan sempadan tanah haram dengan tanah halal, ada malaikat yang berdiri. Bila Dajjal nak masuk, malaikat lawan dia. Malaikat sekat, tak bagi masuk. Dajjal tak boleh masuk dua tempat ni je, Mekah, Madinah. Tapi tempat lain habis. Habis dia akan masuk. Boleh jadi juga sekatan Arab Saudi ni mungkin situ ke. Tak boleh masuk dah. Tak payah kata Dajjal dengan kita tak boleh masuk. Kan? Jadi tak payah sibuklah nak cari Dajjal keluar kat mana. Takut Dajjal keluar kat rumah dia lagi. Tak payah sibuk yang tu. Yang nak sibuknya akidah kita macam mana, iman kita macam mana. Kita terikut tak ajaran-ajaran sesat. Hati-hati, sekarang ni ajaran macam-macam pelik-pelik, liberal, sekular, pemahaman yang karut-marut. Pemahaman ikut ideologi barat, ikut sains. Bukan salah ke ikut sains, tapi biar sains tu ikut Quran. Bukan kita kena ikut sains yang dicipta barat. Kerana sains tu ciptaan Allah. Patut balik kepada Allah lah. Tak ni ikut ke barat. Ni yang jadi rosak. Yang dahulunya Ya'juj Ma'juj ni banyak membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Ya'juj Ma'juj ni maknanya bukan makhluk baru. Dah lama dah, sejak zaman Nabi Adam lagi. Kerana dari dulu lagi dia buat kerosakan. Masuk kerosakan di sini bukan dia tebang pokok gitu, bagi hancur bukit, bukan tu. Maksud kerosakan ialah kerosakan akhlak. Perangainya tak senonoh. Ajar benda yang bukan-bukan, merepek-repek.
Macam gay, lesbian apa sebagainya tu, yang terkeluar daripada fitrah. Fitrah manusia, fitrah agama. Kan? Yang ni yang masuk kerosakan. Bukan masalah pasal pokok dan sebagainya tu. Ini kerosakan dari sudut akhlak. Macam lah ni ya. Kerosakan dari sudut akhlak habis dah rosak. Nama Islam tapi tak ada ciri-ciri Islam. Adab tak ikut Islam. Hari ni kita tengok manusia hari ni sudah tidak takut kepada Allah. Sebab itulah kita nak mengembalikan takut itu kepada umat Islam, kepada masyarakat, kepada manusia, kepada Allah. Hari ni orang tak takut dah pada Allah. Bukti pergi ke Mekah. Sajat tu lah pergi ke Mekah. Dengan berpakaian-pakaian wanita tanpa rasa segan dan silu. Ada kan orang kata ustaz kecoh sangat pasal sajat. Entah-entah sebelum-sebelum ni berapa ramai dah pondan masuk kat dalam Mekah Madinah. Steady je, tak kata apa pun. Betul. Boleh jadi mungkin kita terlepas pandang, ada di antara pondan yang masuk dah dalam Arab Saudi pakaian wanita ke sebagainya tanpa kita sedar. Tapi nak ceritanya, walaupun dia buat begitu mungkin ada berlaku, tetapi dia tidak pamerkan di khalayak ramai. Maknanya segan tu masih ada, malu tu masih ada. Yang ni dalam hang buat benda salah, tayang pula depan khalayak ramai, seolah-olah hang ni langsung tak ada apa-apa, tak ada rasa malu, tak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Siap boleh main pusing-pusing kat burung merpati tu. Dia buat Kena lawa sangat. Nampak empuk dengan kaki tu. Dia buat lagak dia macam perempuan. Nak buat gini, tunjuk habis masuk dalam YouTube, habis tunjuk kat orang satu dunia. Macam kita cakap agak, masalah Arab bukanlah ni je orang minum Arab. Ada zaman dulu pun ada orang Islam minum Arab. Tapi walaupun dia minum, bukan kita nak sokong dia, tapi walaupun dulu dia minum, tapi dia sorok. Segan tu ada lagi, takut tu ada lagi. Nak minum sorok-sorok. Nampak? Hari ini punya orang tak ada segan lah. Siap pegang botol arak, buat gambar selfie, boh dalam Facebook. Tengok agama Islam. Allahu Akbar. Ni maksud apa? Inilah mengundang bala, mengundang azab Allah. Patulah dalam hadis kata, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Maksud kata ulama terlalu banyak ini apabila kejahatan tu dah jadi biasa. Ini dah jadi biasa. Sampai tak ada rasa segan, tak ada rasa takut. Sebab tu kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sebahagian daripada iman. Tapi bila hari ini manusia tidak ada malu, bermakna separuh daripada iman yang sudah tak ada. Tak ada iman dah. Tak ada rasa malu. Dulu orang segan-segan juga macam macam dulu. Ada je orang tak semayang tapi segan. Bila dia tak semayang, dia duduk senyap-senyap kat rumah gitu. Lah ni dah lah tak semayang, duduk kedai makan. La ilaha illallah. Kalau 3 line atas dahi tak apa, tak pelik mana. Pergi kedai makan siap dengan bini, dengan anak dan sebagainya. Kalau musafir tu lain cerita. Dan kita kenal sangat. Ni orang kampung kita ni. Duduk lepak situ daripada maghrib sampai isyak. Dah bila mu semayang maghrib? Sampai tak semayang. Maknanya selamba tak semayang pun tak ada masalah. Tunjuk depan orang lah tu tak semayang. Patut segan lah juga. Dalam tak semayang tu segan juga. Ni dah relax, tak ada rasa apa-apa. Ni habislah rosak. Bila umat dah sampai ke tahap tu rosak tuan-tuan. Tak ada takut, tak ada apa, tak ada. Nak buat macam mana dah? Nak marah, nak ceramah, nak kuliah, tak jadi. Dia nak ceramah macam mana, nak kuliah macam mana? Dengar kita, dia nak takut dengan kita. Nak takut dengan kita apa? Dengan Allah pun dia tak takut. Dah kita cakap lagi dia tak heran. Hati dah rosak. Khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Aku tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka habis jadi bekak. Wa ala absarihim ghisyawah, dan penglihatan mereka habis tertutup, tak nampak kebenaran dah. Sebab hati sudah jadi hitam sehitam-hitam. Sebab apa? Sebab meninggalkan agama. Walaupun hebat bahagian dunia, kita mengejar teknologi dunia. Negara kita hebat, ada LRT, MRT, macam-macam T lah ada. Hebat, bangunan cakar langit tinggi-tinggi. Ada satu lagi menara tengah bina sekarang ni, yang ketiga pula di Kuala Lumpur, tinggi juga. Hebat, lawan-lawan bangunan.
Nak kita kata lawannya, kita pun pergi turun Putrajaya, turun Kuala Lumpur ambil gambar selfie. Lawannya bandar negara kita, hebat negara kita maju. Memanglah maju bagian dunia dan bagian akhirat mundur semundur-mundurnya. Nak masyarakatnya tidak takut kepada Islam. Macam Firaun. Firaun lagi tinggi nak. Piramid dia. Takut jadi ke situ. Dapat laknat Allah. Yang kita takut. Dah bila laknat Allah turun, bala Allah turun, bukan dia je kena, semua kena. Dengan kita kena. Sebab tu kita kena bercakap. Bukan kita orang cakap apa, sibuk tepi kain orang tak. Masalahnya taik kat kain kamu tu kena kain aku juga. Tu masalah kita kena bercakap. Kalau kena kain dia saja, kita pun tak peduli. Kalau bala Allah turun, kena rumah dia je. Tak apa. Tapi masalah bala turun semua kena. Jadi tak boleh kita nak mendiamkan. Samalah macam ni, perangai Ya'juj Ma'juj ni dia akan merosakkan, membawa kerosakan di atas permukaan bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga. Nak ceritanya besi tu kuat dah, tembaga pun kuat, campur besi tembaga lagi-lagi kuat. Maknanya keras sungguh. Zulkarnain dan pengikutnya buat mendindingi akan kaum Ya'juj Ma'juj ni. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar. Tak boleh keluar. Tahun-tahun keluar, tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab dinding tu keras sangat, besi dengan tembaga. Sehinggalah hampir tibanya hari kiamat. Bukannya dah kiamat baru dia keluar, tak. Hampir tibanya hari kiamat. Biar faham. Maknanya kiamat tak berlaku lagi. Tapi nak dekat kiamat, dinding ni nanti akan pecah, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Dah keluar ke belum? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi kalau tengok kerosakan tu, banyak dah kerosakan. Kan? Tu. Ni. Hampir tibanya hari kiamat. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Habis. Ni dia buat kerosakan. Siang duha pagi tadi, sebuah sekolah kebangsaan jemput saya ceramah. Tajuknya bahaya zina. Dia kata, Ustaz tolong ceramah kat budak-budak sekolah ni supaya mereka ni janganlah terlibat dengan perzinaan dan sebagainya. Okey, tak apalah. Kita baca ayat wala taqrabuz zina. Apa makna dia? Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sebelum nak cerita zina tu, Allah sebut taqrab tu dulu. Jangan kamu hampir. Jangan dekat dengan zina. Apa benda perkara yang dekat dengan zina? Hari ni tengok sistem persekolahan kita, lelaki perempuan campur. Itulah takrab. Takrabu zina dah tu, mendekati zina dah tu. Asalnya lelaki perempuan ni dia ada sifat malu. Tengok budak-budak umur 7 ke 8 tahun kan, kita ngusik dia. Kita kata, adik dah ada boyfriend dia marah tak? Marah. Muncul mulut-mulut. Mana tu? Tu kawan. Dia marah. Dia tak suka. Sebab apa? Dia malu. Kita usik dia malu. Dia tak nak. Dia tak suka. Sebab itu memang fitrah. Allah buat masa lahir tu, lelaki dengan perempuan ni, dia sifat dia malu. Dia tak boleh. Dia rasa malu. Tiba-tiba kita pergi ikut cara barat, kikis malu tu. Nampak? Kikis malu. Sampai ke kikis kemaluanmu sekali. Nampak? Kikis habis sampai dah. Dia suruh duduk sebelah lelaki perempuan, buat kerja sekali. Asalnya kawan tu malu-malu. Tiba-tiba dah buat sekali, tak ada malu dah lah. Bila tak ada malu tu, yang pegang tangan. Cikgu pun satu hal juga. Zaman saya sekolah dulu, cikgu kata, siapa bising dalam kelas, cikgu letak dia duduk sebelah perempuan. Lagi kuat dia bisingnya. Orang kata, lagi sedap dia kata, duduk sebelah perempuan. Memang dia nak. Ada ke benda? Maknanya nak menghukum sesuatu benda yang salah dengan yang salah. Macam mana? Basuh kereta. Kereta penuh taik, basuh dengan taik juga. Bila nak bersih? Sama dalam masalah ni. Nak betulkan budak tu supaya jangan bising dalam kelas, tapi dengan cara yang salah. Dah makin teruklah jadinya. Lepas tu buat pengasingan. Tu tengok contohi sekolah agama. Laki blok lain, perempuan blok lain. Asing. Dia jawab pula ikut liberal ni lah. Dah kalau asing, bila masa mereka nak suka sama suka. Nanti mereka tak kenal perempuan, laki tak kenal perempuan, perempuan tak kenal laki. La ilaha illallah. Yang buat fitrah kita ni siapa? Allah.
Sama juga kita lahir-lahir, kita dah tahu dah mana makanan, mana bukan makanan. Siapa ajar kita? Tak ada. Lepas tu Allah sebut dah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku yang ajar Nabi Adam akan semua nama-nama. Allah lahirkan kita tu Allah ajar dah. Lepas tu siapa sini masa lahir-lahir keluar-keluar perut mak dia belajar makan pakai kaki ada? Tak, lumrah padahal tak ada siapa ajar. Nah, kita lahir-lahir tu pandai dah guna tangan untuk ambil makanan, ambil. Cuma ni nak ajar tangan kanan ke tangan kiri, itu saja. Tapi dah jadi satu fitrah. Sama juga dengan kesukaan lelaki perempuan ni, itu fitrah. Sampai masa lelaki akan suka perempuan, perempuan suka lelaki. Sampai masa dia akan jadi juga. Walaupun kita letak asing. Nah, laut dan sungai tetap berbeza tapi tetap bertemu sampai ke hujung, temu juga. Lah kali dia kata kita kena sama-samakan mereka supaya mereka buat kerja sama-sama. Memang mereka buat kerja sungguh sampai 9 bulan keluar anak seorang. Kerja tu projek tu nama. Habislah, itu yang jadi rosak. Lepas tu saya cakap nak panggil saya ceramah tu, saya kata siapa suruh panggil aku ceramah? Kali bukan budak kau bantai dengan cikgu sekali kena. Sistem sekolahan tu betulkan dulu. Kalau betul nak ikut cara Islam daripada peringkat atas lagi betulkan ikut cara Islam. Buat cari Islam baru dia jadi elok. Pakaian laki okey lagi, perempuan pakai baju warna putih. Habislah nampak dalam. Jenis mata laki pula suka scan. Titik dia scan. Pink ni pink. Habislah. Jadi rosaklah. Jenis pula orang perempuan pakai budak-budak sekolah suka pakai tudung singkat. Habis nampak dada-dada lah apa semua. Kan? Tukar pakai. Ini kasut dia gitu kan. Putih tukar hitam. Patut nak kalau nak tukar betul nak jaga masalah keselamatan, nak jaga perzinaan. Tukar baju perempuan daripada putih pada hitam. Sebab tu Arab tengok muslimat Arab dikenakan pakaian hitam. Sebab bila hitam dia jadi macam mana? Gelap, tak nampak. Tak nampak dalam. Itu tujuan. Itu patutnya. Itulah yang takrab. Kalau betul nak cegah zina, cegah tu. Sebab tu Allah kata wala taqrabu zina. Allah tak kata wala taf'alu zina. Allah tak kata jangan kamu buat zina, tapi Allah kata jangan kamu dekati zina. Maknanya dekat tu dulu kamu hindar. Kalau kamu boleh dekat boleh hindar benda yang mendekatkan zina, insya-Allah zina akan lenyap. Tak ada apa. Ni macam kita nak tak nak bagi ada zina, tapi benda-benda yang taqrabu zina masih lagi ada di keliling. Benda-benda yang mendekati zina masih lagi banyak perkara yang kita buat. Dan macam mana nak bagi hapus zina? Balik kepada Quran. Tengok ayat Quran. Allah dah ajar dah dalam Quran. Aduh. Habislah. Maka pada masa itu dini yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua masa itu dari kediaman mereka lalu kembali membuat kerosakan di muka bumi. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Ada setengah pandangan kata tak jadi lagi ni. Tapi kita jangan buat relax. Asyik baik tak jadi lagi. Boleh tikam lagi nombor ekor ni. Bengong tunggu. Walaupun tak jadi lagi tapi dah menghala ke arah itu. Bila-bila masa sahaja. Sebab kalau dah jadi macam ni, kalau Ya'juj Ma'juj dah keluar, kalau kita daripada sekarang tak buat persiapan akidah yang betul, jangan berangan dah kita nak selamat dari sudut akidah. Lah ni Ya'juj Ma'juj belum keluar lagi, Dajjal pun belum keluar, tapi cucu Ya'juj Ma'juj dah keluar. Cucu Dajjal keluar dah berapa ramai yang terikut. Dulu masa saya kecil-kecil mengaji dulu, kita macam bukan tak percaya, tapi kata, takkanlah orang Islam kita pergi ikut Dajjal. Kan? Takkan orang Islam kita nak ikut Ya'juj Ma'juj ke apa? Kan dia orang Islam, mesti dia tahu. Tapi bila hari ni apa yang berlaku, jelas. Terang lagi bersuluh. Kemungkinan besar boleh jadi ramai orang Islam boleh terikut dengan Dajjal. Sebab apa? Nama saja Islam tapi jahil tentang Islam. Bahana kejahilan menyebabkan dia tak kenal siapa baik, siapa jahat. Siapa kawan, siapa lawan. Sampai tak kenal mana ulama, mana yang menentang ulama. Tu belum Dajjal sungguh keluar. Bawa benda sikit-sikit. Cari tu. Bukan salah makan ke KFC, tapi KFC buat promotion, beratus. Sampai pintu KFC tak boleh tutup. Beratus. Bukanlah murah sangat macam mana pun. Berapa ringgit?
Ha? Oh tak, seorang tak beli sini. Oh bagus. Cik pada awak senyap. Nak RM1 dah hari tu. Maknanya ada diskaun lah sikit. Bukan banyak mana diskaun, tapi adalah beratus. Nak beli ke ayam KFC sangat. Macam kalau tak makan tu mampus ke apa. Nak, tapi pergi masjid tak ada sampai beratus pun. Nak, mana? Padahal terbuka luah ni pintu masjid. Datanglah. Nak, tak ada. Ya, tapi main dengan KFC, bukan salah, bukan saya kata tak boleh makan KFC. Nak makanlah, tapi yang sampai ke tahap tu, sampai sanggup beratur panjang, tunggu belum tentu lagi dapat. Kena-kena sampai ayam habis lah. Dia kata ayam tak sembelih ada, boleh. Nah, tapi sanggup demi dunia punya pasal. Padahal masuk dalam perut, keluar jadi benda tarik juga. Nah, dan kalau buat ni kerja agama, tak ada pun sampai nak beratur. Nak bagian nak semayang, bagian nak buat solat hajat ke sebagainya. Oh tak ada pula nak sampai nak beratur. Yang tu pergilah. Nah, promotion yang Allah buat, Allah bagi ni. Semayang jemaah 27 darjat, semayang seorang 1 darjat. Itu promotion lah tu. Nah, bonus Allah bagi 27 darjat. Kita kerja satu company. Bos kata gini. Aku bagi gaji 27,000. Tapi syarat dia hang kena kerja ramai-ramai. Dia kata balik, oh lepas tu kena bagilah gaji 20. Tak, setiap seorang aku bayar 27,000. Tapi kerja mesti ramai-ramai. Nak, dalam 5-6 orang kena kerja buat sekali. Tapi setiap seorang aku bayar 27,000. Nah, yang kedua, pilihan kedua aku bagi hang kerja seorang je, tapi gaji 1,000. Gaji 1,000 je aku bagi, tapi hang tak boleh kerja ramai-ramai. Seorang tu saja. Nah, mana hang nak? Dia pun benar mikir. Oi payah dia kata. Kena buat istikharah ni. Bengong istikharah benda. Nama pun gaji 27,000 dah. Kerja pula ramai-ramai. Han nak fikir lagi buat apa? No lah 27,000. Gaji banyak. Lepas tu kerja pula buat ramai-ramai. Jadi han tak payah teruk sangat. Nak, dak pilih juga yang 1,000. Nak, gaji 1,000. Kerja seorang-seorang. Belum tentu lagi kerja tu betul. Sama lah macam semayang. Bila semayang jemaah, dia tapak-tapak. Ada benda-benda yang kurang, akan ditapak-tapak. Nah, tapi kalau semayang seorang, ada benda kurang habis itu. Sebab kita seorang kan. Nah, ganjaran pula 1 darjatnya. Semayang jemaah 27. Oh, yang ni tak kejar pula, tak ada pula sampai beratur. Nah, yang KFC buat diskaun beratur bukan main. Nah. Tapi itulah nak tunjuknya kegilaannya manusia hari ni pada dunia berbanding akhirat. Tapi ada hati dalam hati kata nak minta syurga Allah. Syurga mana nak buka pintu kalau begitu? Jangan cakap mulut saja, biar dengan tindakan, perbuatan, amal kita. Jangan mulut dia kata nak syurga, tapi dalam segi perbuatan nak tidak menunjukkan perbuatan kita mengarah kepada jalan syurga. Jadi gitulah. Jadi kita habis dah hadis yang kedua, kita masuk akan datang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Ya. 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 Ikut siapa? Ikut ulama? Oh, ikut umara. Okey, baik. Ulama dan umara. Ulama tu apa dia? Ulama ni maknanya orang-orang alim lah. Maksud alim sini alim dari sudut agama lah. Ilmu agama ni alim, Quran hadis ni dalam kepala. Adapun umara itu ambil daripada perkataan amir. Jamaknya umara, maknanya para pemimpin. Pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah. Baik. Sebenarnya isu ni tak timbul zaman Nabi dan zaman sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin. Sebab apa? Sebab ulama itulah umara, umara itulah ulama. Dulu yang jadi pemerintah siapa dia? Ulama. Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar tu ulama lah. Semua zaman tu tak sebutlah ulama, tapi dia lah orang yang paling alim, yang paling rapat dengan Nabi.
Nah, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali. Kan? Kemudian barulah terpecah. Akibatnya bila golongan umara ini dipilih daripada golongan yang kurang dari sudut keilmuan agamanya dan mula dah masuk kecintaan dunia. Bila kerajaan Islam pada ketika itu mula makin membesar. Nah, jajahannya keluasan makin luas, akhirnya dah mula dah dalam hati ni ada kecintaan dunia. Bila habis ada kecintaan dunia, mulalah berlakulah di zaman Kamal Atatürk akhirnya menjual daulah Islamiah kepada puak-puak kafir, akhirnya berpecah negara umat Islam. Jadilah pada seperti mana apa yang berlaku pada hari ini. Nah, jadi persoalannya dari sudut ulama dengan umara ini dia berbalik kepada sirah. Sebab itulah seboleh-bolehnya kita nak biar umara kita itu seorang ulama. Kembalikan kepada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Biarlah pemimpin kita seorang daripada kalangan ulama. Tapi masalahnya dalam negara kita, nak melantik pemimpin itu adalah majoriti. Nah, jadi inilah tugas apa yang kita buat dalam kuliah, dalam ceramah. Kita nak memahamkan masyarakat kepada Islam. Biar meletakkan Islam paling atas, ulama paling tinggi. Nah, sehingga kan bila masyarakat faham tentang Islam, maka masyarakat akan memilih ulama sebagai tampuk kepimpinannya. Nah, tapi bila hari ni masyarakat jahil terhadap agama, macam mana dia nak letakkan ulama sebagai pemimpin ni? Nah, yang ni yang kita tengah buat daripada peringkat bawah, ustaz-ustaz ceramah, kuliah dan sebagainya. Nah, berhempah pula, ada yang disekat, tauliah, ada yang ni. Inilah tujuan dia. Dicaci, dimaki, inilah tujuan dia. Bukan nak menjatuhkan siapa-siapa tak, tapi kita nak meletakkan ulama sebagai umara. Tetapi bila sementara nak sampai ke tahap tu, nah, terpisahlah antara ulama dengan umara. Ulama suku, umara suku. Maka berlaku pula satu golongan ulama yang tidak mempedulikan umara. Ada golongan-golongan tok guru yang tak nak masuk campur dalam masalah politik. Dia kata politik ni kotor. Nah, dia lebih kepada main tasbih je, main duk zikir saja. Akhirnya siapa yang akan duduk di dalam arena politik? Bila ulama semua tak nak join politik, siapa yang akan duduk? Nah, akhirnya orang yang tidak ada kepahaman agama akan duduk dalam politik. Maka sebab itulah ada beberapa golongan agama yang mengambil perkara ni sebagai satu perkara yang besar, maka dia melibatkan dirinya dalam politik. Bukan kerana nak jawatan, tapi supaya politik dikuasai oleh ulama. Bila politik dikuasai oleh ulama, maka yang akan memimpin adalah orang yang faham agama. Itu yang disebut sebagai politik Islam, siasah syariah. Nah, siasah Islam, politik Islam. Tapi bila orang tak faham, ni liberal bawa datang perkataan, dia kata politik itu kotor, sedangkan ulama itu suci. Manakan mungkin sesuatu yang suci duduk di tempat yang kotor. Nah, sekali kita dengar macam betul kata ni, kita berkata, betul juga, jadi ulama tak boleh duduk dalam politik. Padahal ayat ini adalah racun supaya ulama memisahkan diri dengan politik. Ini racun ni. Apa yang berlaku di Perak, kerajaan yang dulu, dia buat macam mana? Dia kata siapa-siapa ustaz penceramah, walaupun ada tauliah sekalipun, tetapi kalau dia ada jawatan dalam mana-mana parti politik, maka dia tak boleh kuliah, dia tak boleh sampaikan ceramah. Nampak? Dia buat begitu. Berlaku kat tok guru kami, Tok Guru Siddiq Noh. Diberhentikan kuliah, tak boleh kuliah. Sebab dia ada jawatan dalam parti politik. Padahal dia ada tauliah negeri Perak. Nah, tak boleh. Nah, akhirnya bila dia buat begini, akhirnya setengah ustaz yang tak faham, dia akan kata apa? Kalau macam tu, daripada aku tak boleh datang mengajar masjid sebabkan aku ada jawatan dalam parti, baik aku lepas jawatan aku dalam parti. Akhirnya ustaz akan tinggalkan parti, akan tinggalkan politik. Kerana dia nampak itu akan menyebabkan dia baru boleh ceramah kat surau. Nampak macam betul tindakan dia, tapi secara sedar tak sedar dia telah akur kepada pandangan-pandangan liberal, yakni memisahkan ulama dengan politik. Akhirnya siapa yang akan duduk dalam politik? Lepas tu kita tak kira, nak sekat tak sekat. Tak bagi ajar masjid, kita ajar surau. Tak ngajar di surau, kita ajar markas. Tak bagi ajar di markas, kita ajar di rumah. Tak bagi juga kat rumah, kita ajar di pondok itu. Tak bagi juga tumbuk unga.
No, pondok aku sekati aku lah. Nah, tapi itulah dia. Sebab tu kita kena ada keberanian. Nah, jangan tunduk kepada mereka. Nah, jadi itulah antaranya ulama yang memanggilkan umara, akhirnya umara yang tidak betul akan berada di barisan umara. Nah, kemudian umara pula, nah, ada di antara mereka bukan kerana kepentingannya Islam, tapi kepentingannya jawatan dan pangkat, duit depa, gaji depa yang lumayan tadi tu. Nak jadi allowance ahli parlimen saja berapa? Nak sekali pergi parlimen berapa banyak dapat? Nah, jadi kejar ke situ, kejar ke sini, kejar kekayaan. Akhirnya umara lebih mementingkan dunia, ulama lebih mementingkan akhirat semata tanpa mempedulikan dunia. Habis jadi celaru. Seperti mana dalam ayat yang ketujuh dalam suratul Fatihah. Nah, Allah kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah jadikan kami golongan yang maghdub dan dolin. Maghdub orang Yahudi, dolin orang Nasrani. Nah, orang Yahudi kerana mementingkan dunia sahaja, akhirat dia tak peduli. Sebab tu tengok orang Yahudi mana dia buat kerja dakwah, dia tak sebarkan agama Yahudi dia. Yahudi dia duduk kelompok orang Israel tu saja. Nah, dia tak pergi mana ada Yahudi dalam segari, ada Yahudi segari. Nah, dia tak sebar. Nah, dia pentingkan dunia. Sebab tu kalau kita tengok teknologi dunia, banyaknya ciptaan orang Yahudi. Sebab Yahudi terlampau mementingkan dunia. Itu juga berlaku kepada setengah umara yang sibuk mementingkan dunia, akhirat tak peduli. Dan yang keduanya Nasrani waladdallin, iaitu golongan dolin, golongan yang sesat. Siapa sesat? Orang Nasrani, Kristian. Kenapa sesat? Kerana orang Kristian terlalu mementingkan akhirat pula tanpa pedulikan dunia. Nah, sibuk ke ni, konon-konon sampai ke akhirat sangat sampai tak nak menikah paderi dia. Cerita pasal paderi tak menikah ni, saya ada satu kisah dapat kawan daripada WhatsApp. Kan? Dia satu hari paderi dengan imam kita lah, imam masjid, bukan masjid ni lah. Nah, imam dengan paderi tu naik kapal terbang. Jadi dalam kapal terbang tu, pelayan kapal terbang tu pun bawa keluar arak. Siapa nak minum arak? Kadang-kadang dalam kapal terbang ada begitu layanan tu. Kapal terbang yang jenis kapal lah. Jadi paderi ni order 2 cawan. Dia kata, bagi 2. Saya 1, imam 1. Imam kata, oh, sorry. Saya ikut agama saya tak boleh minum arak. Kami tak minum arak. Saya cukup dengan teh air sudah. Gitu. Lepas tu kata paderi, kenapa you tak minum arak? Tak boleh, agama kami tak bagi. Rugi, dia kata. Ini air sangat sedap. Tapi you tak boleh nak minum. You sangat rugi. You tak dapat rasa ini air yang sangat sedap. Tak apalah. Nah, imam tu pun tarik nafas je. Tak apalah, nak buat macam mana, biar dia nak kata gitu. Habis turun daripada flight sampai ke airport KLIA. Turun-turun tu, tengok ada 4 orang. Cun-cun nak tu lawa-lawa, muka muda-muda, 18 umur, 17, 19. Jadi sini. Haji sini. Nah, imam ni pun pergi masing-masing duk pakak peluk. Perempuan lawa tadi peluk si imam ni tadi. Paderi ni pun tegur. Imam, anak-anak ke lawa-lawa? Kata paderi. Kata imam, bukan anak-anak, isteri-isteri. Lepas tu imam tanya, paderi, mana isteri? Agama kami, paderi tak boleh kahwin, tak bagi kahwin. Kata imam, rugi paderi. Kerana tak dapat rasa sedap lagi ini. Itu cerita. Ada kata bodoh. Lebih ke akhirat sangat kononnya. Sampai tak nak kahwin langsung. Anda tengok paderi Kristian, mana nak kahwin? Sebab apa? Sibuk ke akhirat sangat. Jadi sama juga. Setengah golongan yang menyangka dirinya golongan ulama, tapi sibuk ke akhirat sahaja, zikir saja. Dah kilang arak ada dalam negara, tak duduk buat senyap. Ni buat senyap, tu buat senyap, kemungkaran yang berlaku buat senyap. Dia sibuk dengan zikir dia saja sampai putus-putus tali tasbih. Tak jadi apa ke? Jadi yang sebenarnya Islam ialah dunia dan akhiratnya seimbang. Memijak dunia untuk mencapai akhirat. Ambil dunia untuk capai akhirat. Ambil dunia macam mana? Ambil jawatan, tak ada masalah. Ambil jawatan. Masuk dalam bidang politik. Politik tu dunia. Tapi tujuannya untuk capai akhirat. Tujuan politik untuk tegakkan Islam. Tujuan politik untuk supaya Islam berpayung di atas muka bumi ini. Islam yang memayungi ummah. Yang ni, jadi muafakat yang kita buat
gabungan antara golongan ulama dan umara. Moga-moga ulama dan umara inilah golongan yang menyatukan dengan atas dasar Islam. Nak supaya matlamatnya Islam. Sebab tu kita tengok pada sudut mereka ini, golongan-golongan umara, golongan-golongan pimpinan ni, nak mereka cenderung kepada Islam, kita raikan. Macam saya sebut tadilah, soal hatinya berbohong itu terserah kepada Allah. Sebab kita tak boleh hukum dari sudut dalaman, kita tak boleh hukum hati. Pernah berlaku di zaman Nabi, dalam perang, nak tiba-tiba tengah lawan-lawan pedang, yang si lawan ni, si musuh ni tadi, pedang dia jatuh ke tanah. Bila nak jatuh ke tanah, tentera Islam ni nak pergi libah lah pedang kat batang leher dia. Nak tiba-tiba yang si lawan, si kafir ni, dia terus mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan bunuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dia mengucap. Lepas dia mengucap, sahabat ni tak cakap banyak. Tipu, khak, dipotong. Mati kawan. Mati si yang mengucap tadi tu. Bila berita ni sampai ke Nabi, Nabi tanya, kenapa kamu bunuh dia? Nah, sedangkan dia sudah mengucap. Nah, dia telah memeluk Islam. Kata sahabat, alah ya Rasulullah, memang dia mengucap sebab dia nak selamatkan diri dia. Sebab dah nampak pedang dia dah jatuh dah. Kami pun ni, dia takut dia kena apa-apa, dia mengucap cepat-cepat. Bohong je tu, nak selamatkan diri je. Nabi tanya balik sahabat, sungguh ke kamu tahu dia bohong? Kamu boleh baca isi hati dia? Nabi tanya sahabat. Sahabat termenung, menitih air mata sahabat. Kata, ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah. Nabi kata, kalau betul dia mengucap tu atas dengan ikhlas, memang dia terima Islam, kamu telah membunuh seorang yang tidak bersalah, seorang saudara se-Islam kamu sendiri. Sama juga dalam konteks kita hari ini. Bila mereka datang dengan membawa kalimah agama, dengan membawa Islam, nak junjung Islam, siapa kita nak kata dalam hati dia bohong? Kita boleh baca hati dia. Kita ukur zahir lah. Bila tengok zahir dia nak cenderung kepada Islam, kita sambut tangan, anggap dia sebagai saudara kita, dan sama-sama. Esok kalau sungguhlah dia bohong, lantak ke dia? Yang tanggung dia bohong, dia dosa. Kita tak ada masalah. Kita akan tetap tegakkan Islam. Sebab tu kita tak ada masalah sama ada join jadi kerajaan ataupun bubar parlimen, kemudian kita bertanding, ataupun terus jadi pembangkang. Kerana kalau kita jadi pembangkang pun kita akan terus berjuang untuk tegakkan Islam. Kalau kita jadi kerajaan pun kita akan usaha untuk tegakkan Islam sebagai kerajaan. Mana pun kedudukan kita, matlamat kita tetap satu, iaitu untuk tegakkan Islam. Jadi di mana pun kedudukan, kita tak jadi masalah. Di situ maksudnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya di mana pun kita berada, Islam tetap junjungan kita. Moga-moga memberi kepahaman yang jelas lah. Siapa suruh tanya? Lebar panjang jawab. Ada lagi. Itu atas sebab betul. Itu soalan. Penerangan, insya-Allah. Betul lah sahabat kita sebut. Jadi yang sebab itulah kalau kita perhati tengok, bukan saya taksub, sebenarnya saya tidak taksub, tapi kita perhati tengok, sama-sama kita perhati tengok. Cuba tengok Tuan Guru Haji Hadi, apa yang dia buat hari ni. Sebab tu Tuan Guru Haji Hadi dia cuba nak membawa kesatuan ummah. Sebab tu dia dipanggil bapa kesatuan ummah. Dia cuba nak menyatu padukan sesama kita orang Islam. Walaupun kita ada sedikit perbezaan, contohnya perbezaan mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, tapi kita cari apa titik persamaan kita. Sebab selagi mana kita duduk dalam berpecah belah, maka masa itulah kafir, macam sahabat jemaah kita ni sebut, padahal Yahudi tu berapa juta je dalam seluruh dunia, sedangkan ramai lagi orang Islam. Kalau ikut bilangan Yahudi sikit, orang Islam lebih ramai. Tapi sebab Islam berpecah-pecah, bila pecah-pecah, walaupun Yahudi yang sikit ni tadi, dia boleh makan kita. Macam batu lah, kalau batu seketul besar, macam mana kita nak pecahkan dia? Kerah, sebab dia padu. Tapi kalau batu dah jadi sepihan kecil-kecil, tenyih dengan kaki, pecah dah. Nampak? Tiup gitu jadi habuk dah.
Sebab pecah. Yang ni yang kita nak bawa sekarang, iaitu menyatu padukan sesama kita umat Islam. Bila kita satu padu, kita kuat, maka kita akan jatuhkan puak-puak kafir yang cuba nak mengkontrol atau nak mengawal dunia ni. Itu tujuan dia. Kita nak bagi kesamaan, kita cari titik persamaan, kemudian kita binakan balik perhubungan sesama kita umat Islam. Sama juga konteks dalam apa yang berlaku dalam negara kita. Bila hari ni umat Islam kita berpecah-pecah, tengok realitinya apa yang berlaku pada DAP. Dia naik tocang, habis semua nak kena ikut style dia, cara dia, cakap dia. Habislah jadi lemah. Padahal kalau ikut majoriti, siapa lebih ramai? Kita lebih ramai. Tapi seperti kita ni pula jadi hamba, mereka pula tuan. Ekonomi mereka pegang, semua mereka pegang. Jadi ini kita nak kembalikan balik, kita menyatukan supaya nampak kekuatan kepada kita. Jadi itu tujuan. Moga-moga tak ada soalan lagi lah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Moga-moga dia jamak takhir dengan yang bulan lepasnya, tu yang jadi panjang malam ni. Dia qada sekali yang bulan lepas tak datang kan. Jadi moga-moga kita dapat kepahaman pada malam ni. Moga-mogalah, walaupun malam ni kita bertembung dengan liqa negeri Perak kan, tapi tak apalah, kita hadis sini pun moga-moga kita dapat kepahaman dalam perjuangan Islam yang kita nak junjung ni, insya-Allah. Moga-moga kita semua bersatu atas nama Islam. Tak kiralah apa pun nama kita, tapi kita bersatu atas nama Islam, insya-Allah. Jadi sekadar itu. Dan macam biasa di belakang sana ada produk perniagaan. Yang istimewanya kita ada bawa telur masin, tuan-tuan. Telur masin kami ini istimewa. Dia special. Sebab apa special? Sebab telur dia bukan calang-calang punya telur. Telur dia telur itik. Itik yang bertelur tu bukan sebarangan itik, tetapi itik yang bertelur tu itik yang ngaji pondok punya itik. Nampak? Jadi bukan lekeh. Jadi kalau tak berfaham apa kita mengaji, cuba makan telur itik tu. Mungkin ada keberkatan dia. Jadi moga-mogalah pakat-pakatlah membeli sambil menderma untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Dan yang keduanya, kita ada buka borang tahlil macam tahun lepas juga. Borang tahlil pelajar pondok kami Rejab, Syakban, Ramadan ni puasa straight lah 3 bulan ni. Jadi sebelum nak berbuka puasa tu, mereka akan baca tahlil. Jadi kita buka borang tahlil, siapa yang nak nama-nama arwah-arwah mereka untuk ditahlilkan, boleh isi kat borang tu. Isilah berapa banyak pun. Sebelah nama tu dia ada RM, maknanya sumbangan. Sumbangan ni tidak ada khas tertentu. Jadi ada yang tanya, ustaz, satu nama berapa ringgit? Tak ada berapa-berapa ringgit, terpulang. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Tak nak bagi pun tak apa, bubuh nama sampai penuh kat 10 orang nama arwah. Bahagian sumbangan kosong, tak ada masalah, kami terima, cuma kedekut pahit. Tu je. Tapi kami terima, tak ada masalah. Kami baca gak nama dia. Tak adalah kami buat-buat hilang borang tu, tak baca juga. Jadi tak ada masalah. Cuma sumbangan tu kami guna untuk beli barang juadah berbuka puasa, tu je. Bukan nak ambil untung apa, tak ada. Tuan-tuan infak duit tu kami beli kuih ke, beli nasi ke, untuk bagi budak-budak pondok yang puasa ni tadi makan. Jadi katalah kita tak larat nak puasa sunat bulan Rejab ni kan, kita tak larat nak puasa sunat, tapi kita bagi sumbangan, bagi makan kepada orang yang puasa, maka kata dalam hadis pahalanya sama macam orang yang puasa tadi. Kita tak puasa tapi pahala dapat sama macam orang yang berpuasa sunat tadi, sebab kita belanja mereka makan. Kena pula orang yang kita belanja makan tu budak ngaji pondok, ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal kitab. Moga-moga esok besar dia jadi ulama, jadilah amal jariah kepada kita, pahala berpanjangan sampailah kepada hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, mengguris hati mana-mana pihak dan terlajak masa. Apa-apa pun yang kita sampaikan adalah untuk kita nak memahamkan masyarakat Islam kita kepada ajaran Islam yang sebenar. Moga-moga kita julang Islam ni betul-betul, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.